那今天我们都是神的儿女，我们是基督徒。Dan hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen. 我们看见现在世界这样的情况，可能有一些人会担心，因为在疫情的时候，有一些人已经失去工作，还有可能面临一些经济的问题。Dengan melihat kondisi dunia seperti ini, atau mungkin setelah melewati pandemi, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kondisi ekonominya merosot, ya. 但是我们要看，在圣经是怎么样告诉我们。Tapi kita mau melihat bagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, bagaimana yang tertulis dalam Alkitab. 那这些经，我相信我们每次都有听到，就在马太福音第6章这边。Ayat-ayat ini saya percaya kita sudah sering melihatnya, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-6. 那我们一起来读从这个25节。Mari kita lihat mulai dari ayat 25. 所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？ Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 第27节，你们哪一个用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想，野地里的百合花怎么长起来的？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。 Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 那第30节，你们这小信的人呢？野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么。 Jadi 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 那忧虑对我们人来讲是一个很普通的事情。 Kekhawatiran mungkin buat kita manusia kayaknya sesuatu yang wajar ya, yang normal, yang biasa. 当我们想对某一件事情我们想要，但是得不到，还是我们发生一些事情我们没有办法解决，我们会忧虑。 Terhadap sesuatu yang kita inginkan tapi tidak kita dapatkan, atau sesuatu yang kita harapkan, kita mengharapkan sesuatu terjadi, kemudian akhirnya timbul kekhawatiran. 但是在这边上帝告诉我们的就是，我们不要忧虑为吃什么、穿什么，还有喝什么。 Tetapi Tuhan mengajarkan di sini kita tidak perlu khawatir mengenai apa yang perlu kita makan, apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. 因为这一些都是我们日常所需用的。 Karena semua ini adalah keperluan kita sehari-hari. 讲真的，我们每一个人，每一日所需用的，不是说你要有很多钱，还是要有大房子。我们基本的需要就是吃、喝、穿。 Boleh dikatakan ya, sesungguhnya yang kita butuhkan itu bukannya uang yang banyak atau rumah yang mewah. Sesungguhnya ya sehari-hari yang kita butuhkan ya makan, minum, pakai itu. 但是在这个32节这边告诉我们，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先寻求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 我们日常的需用，上帝也叫
不要忧虑，不要去愁烦，因为这些都是外邦人所求的。 Bahkan kebutuhan kita sehari-hari saja Tuhan bilang kita nggak perlu khawatir, nggak perlu pikirin gitu. Semua itu memang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 有时候我们在想，上帝，你到底在讲什么话？如果今天我没得吃，我还能够活下去吗？ Mungkin kita akan berpikir Tuhan ini ngomong apa sih? Kalau sampai hari ini aku nggak makan gitu, apakah aku bisa melanjutkan hidupku, masih bisa terus hidup gitu? 但是神的话就是这样的告诉我们，不要为这些东西忧虑，这些都是外邦人，就是那些不信神的人所追求的。 Tetapi beginilah yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang Tuhan bilang, sebenarnya nggak perlu khawatir akan semuanya itu. Memang semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 因为我们的天父，我们的神知道我们所需要的，他要给我们。 Karena Bapa kita di surga, Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Jadi dan dia akan memberikan kepada kita. 但是关键只有一个， Tetapi kuncinya cuma satu, 就是你要先寻求神的国和神的义。 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 到底神的国又是什么呢？神的义又是什么呢？ Sebenarnya kerajaan Allah itu apa? Kebenarannya itu apa? 我们必须要知道，不然我们可能看见现在的环境、现在情况，使我们可能会掉在忧虑里面。如果以后我们发生什么事情，我们会更加的忧虑。 Kita harus mengerti ya, supaya jangan kondisi kita membuat kita jatuh dalam kekhawatiran atau mungkin di masa yang akan datang kalau kita berhadapan dengan masalah membuat kita jadi khawatir. 那所以我们要知道，到底是什么是神的国，什么是神的义，然后当我们寻求的时候，神就会加添给我们。 Sebab itu kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, apa yang dimaksud dengan kebenarannya, sehingga kita tahu bagaimana mencarinya. 在罗马书第14章第17节这边说，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。 Dalam Roma 14 ayat 17 di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 那神的国在圣经里面，耶稣常有讲到神的国和天国这两个国。 Di Tuhan Yesus membicarakan mengenai kerajaan Allah dan 神的国和天国 dan kerajaan surga ya. 呀，你看，神的国是讲到他要来到我们生命里面， Kerajaan Allah berbicara tentang Allah mau hadir datang dalam kehidupan kita. 天国讲的就是一个我们要去的地方。 Sedangkan kerajaan surga adalah satu tempat yang kita mau tuju, yang kita mau pergi. 很多基督徒在活着的时候一直忙着说要去到天国， Ada banyak orang-orang Kristen yang ketika masih hidup, dia sibuk mencari jalan untuk sampai ke surga gitu ya, mencapai kerajaan surga. 但是神的意思就是要把天国带到这个世界来。 Tetapi maksudnya Allah itu sebenarnya membawa kerajaannya ke dunia ini, ke 所以 bumi ini. 所以耶稣在教导门徒祷告的时候就讲到，愿你的国降临。 Sebab itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dia mengatakan, datanglah kerajaanmu. 他没有讲到说愿我们能够上到天国去， Bukannya bilang, biarlah kami bisa nyampe ke kerajaan Tuhan di surga gitu. 当我们信耶稣的时候，耶稣说他就是道路、真理、生命，凡信他的就能够得到永生。 Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus berkata bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, maka akan memperoleh hidup yang kekal. 所以我们在活着的时候，我们知道我们信主，我们肯定会上天国。但是我们现在的工作就是要把天国带下来。 Kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah memiliki surga gitu, bahwa kita akan pergi ke surga. Tetapi pada waktu kita masih hidup, kita seharusnya membawa kerajaan Allah untuk turun dalam kehidupan kita. 那神的国这边讲到，他不在乎吃喝， Dan dikatakan di sini kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. 所以为什么神叫我们不要忧虑？因为神的国不在乎吃喝。 Kenapa Tuhan ajarkan kita untuk tidak khawatir? Karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. 这一切上帝会预备。 Karena semua ini Tuhan pasti akan siapkan. 所以这边讲到，这神的国在乎的就是公义、和平，并圣灵中的喜乐。 Di sini dikatakan bahwa yang diperhatikan oleh kerajaan Allah adalah mengenai kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 所以神的国讲的不是我们这个肉体上的需要，乃是我们心灵上的需要。 Jadi yang dibicarakan kerajaan Allah itu bukan kebutuhan tubuh kita, melainkan kebutuhan rohani kita. 今天我们看看我们的生命，我们信主，可能你已经刚刚信主，或是你信主了好几十年，那在我们生命中有没有公义、和平，并且这个喜乐呢？ Hari ini mari kita mau lihat kehidupan kita. Mungkin kita baru percaya Tuhan atau mungkin kita sudah bertahun-tahun percaya Tuhan. Mari kita cek hidup kita. Adakah kita sudah memiliki kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ini? 刚才我说了，忧虑是一个很平常、很自然的事情。 Tadi saya sudah sampaikan, iya, kekhawatiran itu hal yang normal, yang lumrah. 但是如果我们每一天活在这个忧虑里面，可能你活在忧虑里面已经好几年了，那我们应该想想看，到底我们的生命有没有在神的国里面？ Kalau kita hidup dalam kekhawatiran yang berkepanjangan, mungkin sudah bertahun-tahun khawatir gitu, nah itu perlu dicek ulang gitu. Adakah kerajaan Allah sudah hidup di dalam kehidupan kita? 因为在这个世界上有两个国， Karena di dunia ini ada dua kerajaan. 上帝的国是给我们公义、和平和喜乐， Kerajaan Allah memberikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kepada kita. 另外一个国就是撒旦二子的国，它就是给我们忧虑、害怕、压力。 Dan kerajaan yang satunya lagi yaitu kerajaan setan atau kerajaan kegelapan ya, kejahatan yang memberikan kepada kita hanya kekhawatiran, ketakutan gitu ya. 如果我们的生命已经可能好几个月还是好几年了，活在这些恐惧、害怕、忧虑、压力里面，那可能我们就在这个不是在神的国里面。 Kalau dalam kehidupan kita sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, depresi, tekanan gitu ya, berarti kita tidak hidup dalam kerajaan Allah. 因为当我们信主的时候，在这个约翰福音14章那边就告诉到我们，当我们信主，耶稣赐给我们平安，这平安不是世界的平安。 Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam Yohanes 14, bahwa Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita bukan seperti yang diberikan oleh dunia. 所以上帝老早当我们信他的时候，他就把这些给我们，但是可能因为环境，因为受到这些压制，或是可能黑暗权势的控制，使我们失去了这些平安。 Jadi dari awal kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu kepada kita. Namun mungkin karena kondisi, situasi, ya karena tekanan yang diberikan oleh si jahat, sehingga kita kehilangan damai sejahtera itu. 那所以今天我们要一起学习这个神的国到底是什么。 Sebab itu hari ini mari kita mau sama-sama belajar ya, kerajaan Allah itu sebenarnya apa sih? 好，让我们真正活在这个神的国里面。 Supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah ini. 我们要知道这个神的国是什么，那我们需要知道这个神国的王是谁。 Ketika kita ingin mengetahui kerajaan Allah ini apa sih? Nah, kita harus tahu siapa rajanya dari kerajaan ini. 每一个国都有一个王。 Setiap kerajaan pasti ada rajanya, bukan? 那我们可能现在我们在印尼可能很难理解，因为我们是总统，不是王。 Mungkin kita yang hidup di Indonesia masih sulit untuk bisa mengerti karena kita dipimpin oleh seorang presiden ya, bukan raja. 你看，一个王来讲，王不是被选上的，王是他出生的时候他就是王。 Dan raja itu bukan dipilih ya. Raja itu memang terlahir, dia memang lahir sebagai raja. 就好像耶稣诞生的时候，有这些人来到这个希律王那里，就问他这个犹太人所诞生的王在哪里？ Sama seperti ketika Tuhan Yesus lahir, ada orang-orang Majus yang datang menghadap Raja Herodes dan bertanya, ini raja yang baru lahir itu ada di mana? 所以王是诞生出来，是生出来，不是选上的。 Sebab itu raja adalah maksudnya raja itu terlahir ya, bukan dipilih. 所以今天无论你要信还是不要信，他还是王，他还是一位王。 Jadi baik saudara percaya maupun saudara tidak percaya, dia tetaplah raja. 他不会因为你的不信，他变成不是王。 Bukan karena ketidakpercayaanmu lalu dia menjadi bukan raja gitu. 你还没有出生在这个世界上，他就是王了。 Bahkan ketika kita belum lahir pun dia sudah jadi raja.
所以我们知道，我们所信的这个神，就是我们所谓的这个神国的王，他是自由拥有的。Jadi raja kita, Allah kita, yaitu raja dari kerajaan Allah ini, dia itu memang udah raja dari dulu raja hingga kini tetap raja. 还有这个王的一个特点，就是他所说的每一句话就是律法，都要成就。Dan karakteristik dari raja yaitu perkataannya itu adalah maksudnya perkataannya itu adalah hukum gitu. Jadi sesuai perkataannya itulah yang akan terjadi. 你看，在上帝要创造这个世界的时候，他说要有光就有光。 Seperti pada masa penciptaan, ketika Allah menciptakan alam semesta ini dikatakan dia menginginkan adanya terang, dia bersabda, lalu jadilah terang. 他不需要跟人家讨论，我是不是应该创造一个光出来？ Dia nggak perlu diskusi sama yang lain, perlu nggak ya ada terang gitu. 所以他可以，他有他的这个主权，他所说的每一句话就是一个律法。 Jadi dia memiliki otoritas itu, sabdanya atau perkataannya itulah yang menjadi hukum. 他不像在一间公司或是在一个国家里面，他们需要开这些研讨会，开这些委员，就是把全部人聚集在一起，然后再商量讨论，做一个决定。 Dia tidak perlu seperti perusahaan atau seperti negara ketika perlu ada keputusan itu mereka berkumpul dulu, yang rapat dulu gitu ya, keputusan apa yang harus diambil, tidak seperti itu. 所以我们这个王他有主权。 Jadi raja kita ini punya otoritas. 接下来这个王的特点呢，就是他是创造这个世界万物的，世界上的一切都是他所创造，都是他所拥有的。 Berikutnya karakteristik dari raja ini adalah dia pencipta alam semesta. Jadi dialah penciptanya, yang menjadikan, kemudian yang memiliki juga. 我们都是他所创造的， Dan kita semua adalah ciptaannya. 我们也都是属于他的。 Dan kita semua adalah miliknya. 你要信他还是不要信他，你还是属于他的。 Kita percaya ataupun kita tidak percaya, kita tetap adalah miliknya. 因为他是创造我们的神。 Karena dia adalah Allah pencipta kita semua. 那还有多一个特点呢，就是我们怎么知道这个王是不是一个好的王？ Berikutnya, karakteristik dari raja ini, bagaimana kita tahu bahwa seorang raja itu raja yang baik atau buruk? 我们要从他的百姓的生命里面看。 Kita perlu meninjaunya dari kehidupan rakyatnya. 如果我们看这些古装戏来讲，我们可以看， Ya, kalau misalnya kita melihat dari kerajaan-kerajaan yang kuno, kerajaan kuno, 那你看一个王朝怎么会被推翻？ mengapa sebuah dinasti atau sebuah dinasti kerajaan kenapa maksudnya diturunkan, dikudeta gitu? 大部分都是因为他百姓活在水深火热之中，但是他的王能够享乐。 Kebanyakan itu karena rakyatnya hidup dalam kondisi yang buruk, sedangkan rajanya hidup dalam kemewahan. 他不在乎他百姓的生命，他只在乎他能够享受他的生命。 Dia tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya, dia hanya peduli kehidupan kepuasan dirinya. 但是我们知道，我们这个王他是创造我们的，他还选我们成为他的儿女。所以，我们不单单只是他百姓，我们还是他的儿女。 Tetapi raja kita ini yang kita tahu adalah dia adalah pencipta kita. Dan kita bukan hanya ciptaannya saja, tapi kita juga dijadikan anak-anaknya. 所以他的荣耀在于我们的生命。 Jadi kemuliaannya itu dinyatakan lewat kehidupan kita. 也就因为他在圣经里面有多处，就是应许我们，当我们行在他的旨意里面的时候，他又使我们得着丰盛的生命。 Jadi di dalam firman-Nya juga dijanjikan ketika kita hidup menurut kehendak-Nya, maka kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan. 大卫在诗篇23篇那边讲到，神因着他的名引导我走义路。 Di dalam Mazmur 23, Daud mengatakan Tuhan menuntun di dalam jalan kebenaran oleh karena namanya, nama Tuhan sendiri. 所以你看，他的名是如此的宝贵，他要照顾他的名声，所以他要带领我们走在义路里面。 Sebab itu betapa berharganya nama ini ya. Oleh karena nama ini maka Tuhan
mau menuntun kita di atas jalan kebenarannya. 当神带领以色列人出埃及的时候，那些以色列人反抗，神要把他们灭绝的时候，摩西每次都来到神的面前跟他说：难道如果你现在把他灭绝，外邦人可能会说你没有这个能力带他们进入应许之地？ Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka berbantah-bantahan lalu membangkitkan murka Tuhan, Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Tapi selalu saja Musa menghadap Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kalau engkau binasakan bangsa ini, lalu bangsa-bangsa lain akan berkata, wah Tuhannya nggak sanggup nih untuk menuntun bangsa ini. 所以你看，一个国的那个威望在乎一个王。 Jadi kebesaran dari sebuah kerajaan itu bisa dilihat dari rajanya. 那我们每次都很容易知道哦，我们的神是良善的，我们的神是信实的，我们的神是要祝福我们的。 Kita tahu betul bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah kita adalah Allah yang mau banget memberkati kita, Allah yang setia. 但是在我们的生命里面，当我们遇到问题的时候，我们可能就会忘了这一切。这一切就好像只是口头上所讲的，但是我们心里面没有真正的领受到。 Tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah, kadang-kadang kita bisa lupa gitu ya, seakan-akan ini hanya menjadi slogan di mulut saja, tapi ketika menjalani fakta gitu, kayaknya semua sudah lupa. 所以，当我们要寻求神的国的时候，我们就要知道这个国王到底是谁。 Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, kita harus tahu siapa rajanya. 我们要真正的认识这个王，然后我们才能够真正的住在他的国里面。 Kita harus sungguh-sungguh mengenal rajanya ini, barulah kita bisa sungguh-sungguh tinggal di dalam kerajaannya. 如果没有，我们就很可能会被我们的环境所引导去到另外一个国。 Jika tidak, maka kemungkinan karena lingkungan itu akan membawa kita, menyeret kita ke kerajaan satunya lagi. 所以在神的国里面，当我们认识我们智慧神的时候，当我们遇到问题的时候，我们知道我们的神是掌权的，他有这个主权来讲，就是说我们的生命是属于他的，他要引导我们走一路，就算有问题，他肯定会带我们有这个出路。 Nah, sebab itu kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tahu Dia Allah yang baik, Dia merancangkan yang baik, maka Dia akan menuntun kita, dalam, walaupun kita berhadapan dengan masalah gitu ya, Tuhan akan menuntun kita dalam menghadapi masalah ini. 所以，当我们真正认识他的时候，我们就比较容易住在他的国里面。 Sebab itu ketika kita sungguh-sungguh mengenal Dia, itu akan lebih memudahkan kita untuk tinggal dalam kerajaannya. 寻求神的国的意思，就是我们要跟神建立一个美好的关系。 Mencari kerajaan Allah itu artinya kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. 当我们要跟他美好的关系的时候，我们知道他的那个品行的时候，我们知道他的全能的时候，就好像我们有个靠山，我们知道我们所面对的问题不会使我们跌倒，他肯定会扶持我们。 Ketika kita mengenal Tuhan kita tahu kebaikannya, kita tahu kuasanya, otoritasnya. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita itu mengerti bahwa Dia pasti akan menolong gitu loh. Dia pasti akan menuntun kita di atas jalan kebenarannya. 那我们就会有这个平安，有这个喜乐在我们心里面。 Kita juga akan memiliki damai dan sukacita dalam hidup kita. 那所以无论面对什么问题的时候，我们仍然的相信我们的神能够带领我们。 Sebab itu dalam berhadapan dengan segala masalah yang bagaimanapun, kita tetap percaya gitu bahwa Tuhan kita pasti menopang, pasti akan menolong kita. 所以这个就是寻求神的国。 Inilah yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah. 那然后神的意又是什么呢？ Lalu apa yang dimaksud dengan kebenarannya? 每一个国它都会有它自己的一个规矩， Setiap kerajaan itu pasti punya aturannya masing-masing, 还有它的一个律法。 punya hukumnya. 那寻求神的意就是我们行在他的律法里面。 Mencari kebenarannya itu artinya kita mencari hukumnya, peraturannya. 你知道，在这个印尼文圣经里面就讲到说，寻求神的国，神里讲到就是你在dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya。 Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan disebutnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 那很多时候我们都在想，到底 kebenaran 这个义到底是什么？ Seringkali kita berpikir ini yang dimaksud kebenaran itu apa ya? 我们以为就是
圣经里面所说的话。Kita berpikir mungkin, oh ya udah firman Tuhan ya, sabda Tuhan dalam firman-Nya dalam Alkitab. 如果你去看原文来讲，这个是两个不一样的事情。 Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, ini adalah dua hal yang berbeda. 这个神的话，我们应该读。 Ya, firman Tuhan, Alkitab, kita perlu membacanya. 那神的意的意思就是，我们读完神的话，我们要行出来。 Kebenarannya itu maksudnya, setelah kita membaca firman-Nya, kita harus menjalaninya, mempraktekkannya gitu. 所以一个是真理，但是我们知道真理，我们没有行出来，就表示我们没有行在神的意里面。 Jadi yang satu memang kebenaran, tapi ketika kita tidak mempraktekkannya, menghidupinya, itu berarti kita tidak sedang mencari kebenarannya. 在提摩太后书第3章第16节里面讲到，圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。 Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 所以寻求神的义，就是我们不但只是要认识神的道，我们还要行出神的道来。 Jadi mencari kebenaran Tuhan itu artinya bukan hanya kita mempelajari firman-Nya, tetapi mempraktekkannya, menjalaninya. 简单来讲，就是我们在一个国家里面，我们要遵守一个国家的律法。 Dengan kata sederhana, kita hidup di dalam satu kerajaan, satu negara, kita tuh harus menaati peraturan yang ada di negara atau kerajaan itu. 我们活在神的国里面，我们不能够用世界的律法。 我们不能够行在世界的律法里面。 Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita nggak bisa pakai aturan atau hukumnya dunia. 那比如说，这个世界教导我们，就是我们要节省，使我们能够富有。 Seperti yang diajarkan oleh dunia, hemat pangkal kaya. 但是神的国是教导我们，你要给就有给你的。 Tapi firman Tuhan kebenaran Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Karena kamu akan diberi. 所以这两个都是不一样的事情。 Dan dua hal ini tuh berbeda. 世界观就是我给了，我就会减少，我就会没有。 Karena prinsip dunia itu kalau kita kasih maka kita kan berkurang, malah udah nggak ada lagi. 但是神的律法讲的就是你有的，你给出去，上帝还要加添给你。 Tetapi hukumnya Tuhan, kebenaran yang ada adalah ketika kamu memberi, maka Tuhan akan memberikan juga kepadamu. 所以我们不能够用世界的方法行在神的国里面。 Jadi kita nggak bisa pakai caranya dunia untuk dijalani dalam kerajaan Allah. 你可以说，我一天好几个小时祷告，我跟神有美好的关系，但是不代表你会行在神的意里面。 Saudara mungkin akan katakan, wah saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, satu hari saya berdoa sekian-sekian jam. Tapi itu tidak menandakan bahwa saudara berjalan di atas kebenarannya. 你可以这边跟神祷告很亲密，祷告到很厉害，但是另外一面你却行在不一样的法则上。 Saudara di satu sisi mungkin berdoa dengan sangat tekun ya, dengan sangat luar biasa, tetapi di sisi yang lain saudara menjalani prinsip hidup atau hukum yang berbeda. 所以上帝说，你不要忧虑，你所需要的天父知道，他会加添给你，只要你来寻求神的国和神的义。 Firman Tuhan mengatakan, kamu nggak perlu khawatir karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, Dia akan berikan kepadamu. Asal carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 他不是说你就寻求神的国就足够了，你不用寻求神的义，他是两个都需要的。 Tidak dikatakan carilah kerajaan Allah sudah cukup, nggak perlu cari kebenarannya. Tapi di sini dua-duanya harus ada, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 我们不知道以后会发生什么事情， Kita tidak tahu ke depannya akan terjadi hal apa. 但是愿今天我们所学习的，我们能够明白，真正的知道神的国、神的义。所以当有事情发生的时候，我们不会那么容易被震动。
Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mengerti mengenai mencari Allah dan kebenarannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga ketika masalah datang, kita nggak sampai tergoncang gitu. 所以我们一起学习，我们要跟神建立一个亲密的关系，还要真正的认识到神的道，然后行在它里面。 Jadi kita mau sungguh-sungguh membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mengenal kebenarannya dan kita sungguh-sungguh mempraktekkannya, hidup di dalamnya. 所以无论以后发生什么事情，我们都知道，我们有一个王，他会成为我们的这个盾牌，他会引导我们走在他义路里面，因为我们遵守他的律法。 Jadi ketika masalah datang sekalipun, kita tahu kita punya raja yang akan menuntun kita di dalam hukumnya, di dalam kebenarannya. 所以我们就会处在他的平安跟他的喜乐里面。 Sebab itu kita bisa tinggal dalam damai sejahtera dan sukacitanya. 所以世界上可能他们会忧虑这些问题的发生，经济萧条、通货膨胀，但是我们知道我们在神的国是不被震动的。 Dunia mungkin bisa khawatir ada krisis ekonomi, ada mungkin goncangan kiri kanan gitu ya, tetapi kita tahu bahwa kita tinggal di dalam Tuhan dan ada damai sejahtera dan sukacita. 他有这个权柄，他所说的话不会落空。 Dia punya kuasa, otoritas di mana apa yang disabdakannya tidak akan kembali sia-sia. 所以我们一起来学习，我们进到神的国和神的义里。 Mari kita sama-sama belajar, kita masuk dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. 我们一起来做一个祷告。 Kita sama-sama berdoa yuk. 主，我们感谢你， Tuhan, kami mengucap syukur. 求圣灵你来引导我们， Biar Roh Kudus tuntun kami. 帮助我们能够更认识你， Tolong kami untuk lebih mengenal Engkau. 也教导我们你的话语， Ajar kami akan firman-Mu, 是我们力量，使我们能够行在你的道里面。 sehingga boleh menjadi kekuatan kami melangkah berjalan di dalam kebenaran-Mu. 让在我们生命中一切的需要一无所缺。 Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 因为你的应许说你会加添给我们。 Karena janji-Mu mengatakan bahwa Engkau yang akan menambahkan semuanya itu kepada kami. 主，谢谢你， Tuhan, terima kasih. 让我们在这末后的日子，成为你这个世上的光和盐，来照亮黑暗的时代，带领人能够来信你。 Biar di zaman-zaman akhir ini kami boleh menjadi terang dan garam yang menyinari orang-orang sekitar kami dan membawa mereka kepadamu. 因为你是我们良善的父。 Karena Engkaulah Bapa kami yang baik. 谢谢你，耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我们这样的祷告是奉耶稣的名。 Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin.